Salam sejahtera, saya Kemilia Amna Martin, nomor metrik BA 19110517. Saya merupakan pelajar yang mengambil kursus AT 10703 Budaya Masyarakat di Sabah, Section 1. Pada hari ini saya bersama dengan seorang informan saya iaitu Pililardo Philip. Hai Pili, Ya. boleh memperkenalkan Hai, diri? nama saya Hai Kemilian, nama saya Pilar Philip, nomor metrik BE 191103114. Saya berbangsa Dusun dan berasal dari Ranau, Sabah. Okey Pili, Oke. seperti yang kita sedia maklum, Pili merupakan informan saya dan saya ingin menemu bual anda berkaitan dengan perubahan dan sejarah budaya di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Soalan saya ialah bagaimana perubahan sejarah politik di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua? Oke, sebelum Perang Dunia Kedua, pentadbiran British North Borneo Company ataupun BNBC di Sabah berlangsung. BNBC ini menubuhkan pejabat pertama di Kudat pada tahun 1882, tetapi dia dipindah ke Sandakan pada 1 tahun kemudian pada 1883 karena komplikasi dengan kuasa asing yang lain. Sistem pentadbiran BNBC adalah berdasarkan kepada struktur pentadbiran penjajah British dengan wilayah dibahagikan kepada beberapa residensi dan daerah. Pada awalnya diwujudkan 2 residensi yaitu Pantai Timur dan Pantai Barat dengan pusat pentadbiran di Sandakan dan Jesselton. Setiap residensi dibahagi kepada beberapa provinsi yang kemudiannya dinamakan daerah dan diketuai oleh pegawai daerah. Selepas Perang Dunia Kedua, kita boleh melihat perubahan yang berlaku terhadap sejarah politik Sabah di mana BNBC memerintah hingga 1 Januari 1942 dan kemudian diambil alih oleh Jepun yang mendarat dan menawan Jesselton pada 9 Januari 1942. Walau bagaimanapun, wujud satu penentangan terhadap pemerintah Jepun. Albert Kwok Pen Nam, seorang dokter gigi, telah merancang satu militan kaum Cina di Jesselton untuk menentang Jepun. Beliau menubuhkan gerila Kinabalu dan juga memohon bantuan daripada Overseas Chinese Defense Association di China untuk membekalkan senjata melalui Sulu. Tun Mustafa juga memimpin satu kumpulan gerila di kawasan utara. Namun ia berakhir pada 21 Januari 1944. Pada 26 Jun 1946, pejabat tanah jajahan British di London telah menandatangani perjanjian dengan BNBC untuk mengambil alih hak kedaulatan ke atas jajahan Borneo Utara atas alasan BNBC tidak mampu memulihkan kemusnahan Borneo Utara selepas perang. Pada 15 Julai 1946, Borneo Utara telah secara rasmi menjadi jajahan mahkota British. Setelah pentadbiran kolonial British adalah sama dengan sistem pemerintahan semasa era BNBC, yaitu mengekalkan struktur pentadbiran residensi dan pentadbiran daerah. Selepas itu berlaku lagi perubahan di mana berlakunya pembentukan Malaysia pada 1961 hingga 1963 dan Sabah menyertai pembentukan tersebut. Seterusnya diberikan kemerdekaan dan muncul parti politik yaitu United Sabah dan National Organisation. Okey Pili, seterusnya pada pendapat anda, apakah empat ciri utama budaya masyarakat di Sabah? Pada pendapat saya, empat ciri utama budaya di Sabah ialah komposisi yang simbolik, yaitu elemen asas sesuatu budaya adalah sifat budaya ataupun culture trait. Sifat budaya ini dimanifestasikan sebagai dalam
pelbagai ciri dan bentuk yang berbeza-beza. Yang kedua ialah pencorakan yang sistematik, yaitu sesuatu budaya adalah terbentuk oleh objektif keperluan dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pembentukan pelbagai corak budaya adalah berlaku secara sistematik, yaitu mengikut corak keperluan dengan tujuan untuk keberkesanan sesuatu kegiatan manusia. Yang ketiga adalah transmisi melalui pembelajaran, yaitu sifat budaya dan corak budaya yang terdiri daripada bahasa, teknologi, institusi, kepercayaan, dan nilai adalah dipindahkan kepada satu generasi akan terus-menerus dipelihara menerusi pembelajaran. Keempat adalah asas kemasyarakatan, yaitu budaya hanya dapat dilihat dalam bentuk kelakuan atau tindakan individu dan ianya dianggap berpunca daripada sesebuah kumpulan sosial yang diwakilinya. Oke, selain itu, melalui pengetahuan Anda, apakah perubahan yang berlaku dalam sejarah budaya di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua? Okey, pertama sekali kita boleh melihat sejarah budaya Sabah sebelum Perang Dunia Kedua, di mana budaya itu sudah lama wujud sejak masa lalu. Budaya Sabah yang diterjemahkan kepada konsep budaya tempatan ataupun local culture untuk merangkumi kebudayaan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat di negeri Sabah, dengan syarat kebudayaan itu adalah dimiliki dan diakui oleh setiap ahli masyarakat Sabah. Budaya tempatan meliputi aspek bentuk pertempatan dan perumahan, corak keluarga seperti etnik, adat, kepercayaan, gaya hidup, berkomuniti seperti politik, agama, pentadbiran, ekonomi, migrasi, yang termasuk bagaimana manusia menjiwai era tertentu. Selepas Perang Dunia Kedua, budaya menunjukkan perubahan akibat faktor kemajuan peradaban dunia sebagai indikasi kemajuan berpikir umat manusia. Justru umat manusia kini berhadapan dengan situasi yang serba maju, cepat, pola pemikiran yang kritis. Kemajuan peradaban ini banyak mengakibatkan perubahan ke atas segala aspek kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa. Kewujudan ejen budaya global seperti laptop, televisyen, dan sebagainya juga sedikit sebanyak telah merubah budaya masyarakat di Sabah. Okey, Billy. Soalan terakhir saya ialah bagaimanakah perubahan budaya dan agama di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua? Okey, sebelum Perang Dunia Kedua, bukti yang menunjukkan manusia telah wujud di Sabah pada zaman Paleolitik. Penemuan peralatan batu ini dapat mengukur kemajuan manusia zaman Paleolitik, di mana mereka cenderung mendiami kawasan berdekatan dengan sungai di mana terdapat sumber batu kerikil. Menurut kajian linguistik, di Sabah adalah sejenis manusia pramoden. Mereka sudah mempunyai kemahiran membuat peralatan tanah untuk memburu dan menjaga sumber protein di darat dan air. Proto-Austronesia bergantung pada laut sebagai asas kehidupan. Kewujudan agama pula pada abad pertama, apabila Proto-Austronesia di Asia Tenggara mula berdagang dengan India dan China, yang membolehkan adaptasi agama Hindu, Buddha, dan penubuhan sistem kerajaan kuno. Selepas Perang Dunia Kedua, sosial dan agama menjadi berubah. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun telah menjajah Sabah yang telah menyebabkan kehidupan masyarakat sengsara di bawah polisi keselamatan kita Borneo, di mana penduduk sering dizalimi kempitai yang bengis. Kempitai berkuasa tanpa batas, menggunakan cara penyiksaan, kejaman, dan ugutan untuk mod normal operasi mereka. Agama juga menjadi lebih pelbagai, di mana pada hari ini kita dapat melihat pelbagai agama
yang ada di Sabah seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Terima kasih Billy atas jawapan yang diberikan. Nampaknya setakat ini saja temu bual kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menjadi informan saya dan meluangkan sedikit masa bersama dengan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Camelia.